Hai, salam sejahtera. Okay, hari ini kita akan masuk bab 2 untuk subjek Web Application Programming. Okay, di mana dalam bab 2 ni kita akan melihat serba sedikit tentang kod PHP. Kita akan belajar tentang learning PHP basics. Okay, jadi di dalam kita punya learning kit, kita ada beberapa subtopik yang mana saya akan pergi secara keseluruhan. Tapi untuk video kali ini saya akan lebih kepada praktikal. Saya akan tunjukkan macam mana kod dia dan macam mana kita compile dan akhirnya macam mana kita dapat result. Okey. Kalau ikutkan kita kena install software. Okey, tetapi memandangkan kita ada kesukaran, jadi saya suggest anda semua pergi ke website writephponline.com. Okey. Anda boleh pergi ke website writephponline.com untuk kita test kita punya PHP punya kod. Okay, so dengan menggunakan website writephponline.com, kita tak perlu nak install software dan kita boleh type program kita di situ dan kita boleh terus run untuk dapatkan hasilnya. Okay. Sekiranya kita dah pergi ke website ini, okay, kita akan diberi paparan seperti berikut. Okay. So dalam kotak ni, ini adalah untuk kita buat kod ataupun untuk kita type kod. Manakala bawah ni, di kawasan yang color biru muda ni, ini adalah untuk hasil dia. Bagaimana nak tengok hasilnya? Kita klik pada button run code yang berada di belah sini. Okay, belah kanan ni. Okay. Jadi kembali kepada subtopik. Okey, subtopik untuk nota yang kita dah ada. Okey, saya tak akan pergi satu persatu. Okey, sebaliknya saya akan fokus kepada tempat-tempat yang agak penting. Okey, contohnya adalah kod PHP sebenarnya dia boleh di-combine dengan HTML. Okey. Saya akan tunjukkan di sini. Okey, ini adalah satu contoh. Okey, kod yang di sini kalau kita tengok atas ni adalah kod HTML, bawah pun kod HTML dan di tengah-tengahnya adalah kod PHP. Okey, kod PHP dia bermula dengan open tag, tanda soal dan PHP. Manakala untuk tutup kod PHP kita perlukan tanda soal dan juga close tag. Okey. So apa-apa yang berada di tengah-tengah ni di antara PHP dan tutupnya ni, ini adalah kod yang akan dipahami oleh PHP. HTML dia tak boleh baca sini. HTML dia hanya boleh baca di luar sahaja, di luar kod PHP. Okey. Okey, tetapi kalau kita save file tu kepada PHP, maka HTML boleh dibaca sekaligus. Tapi kalau kita save sebagai HTML, maka kita punya web hanya boleh baca HTML saja, PHP tak boleh baca. Okay, jadi kalau kita dah install software tu, kita akan save sebagai PHP file. Okay, yang mana dalam case kali ni kita tak save file lah sebab kita akan run semuanya online. Okay, jadi kita akan lihat beberapa subtopik tadi. Okay, antaranya adalah ini dia. Macam mana kita menggunakan PHP statement, variable, word with numbers. Kemudian macam mana kita boleh modify or remove variable, using variable dan last kali add comment. Okay. Alright, jadi saya akan terus kepada kod. Okay, kod yang pertama adalah apa jadi kalau saya ada berlaku kesalahan kepada PHP code. Okay, saya dah ada pre-write code supaya lebih pantas, supaya tak adalah kita buang masa menaik. Okay, apa yang saya perlu buat, saya cuma copy paste. Okay, kalau tak nampak saya besarkan sikit. Okay, tak apa, sebelum tu saya dah type di sini. Okay, kemudian jangan risau tentang open tag dengan close tag tadi sebab kita dah ada open tag secara automatik. Okay, jadi apa yang berada di dalam text area ni adalah kod PHP saja. Okay, seterusnya bila saya run code, okay, kod yang ni akan ada masalah sebab apa? Okay, bila saya run code, dia akan beritahu sini syntax error. Disebabkan oleh, okay, perhatikan, ini sama juga macam dalam programming yang sebelum-sebelumnya, rule dia iaitu
dia kena ada semicolon. Okay, so bila saya tambah semicolon dan saya run, maka saya akan dapat satu output, iaitu align output, align output. Okay. So kenapa dia ada macam ni? Kenapa dia dalam kod dia ada dua baris tetapi hasilnya dia ada satu baris saja? Okay, sebabkan HTML dengan PHP ni dia boleh combine. Jadi apa-apa saja hasil dia akan keluarkan dalam bentuk HTML. Jadi dekat sini align output ni, kalau saya nak bagi dia baris baru, saya kena tambah sedikit kod, iaitu echo br. Okay. Kena ada double quote lah sebab itu semua adalah untuk PHP. Okay, jadi saya tambah echo br dan saya run code, maka saya akan dapat dua baris align output. Okay, itu adalah macam mana kita type. Jadi berhati-hati dengan kita punya code. Okay. Baik, jadi saya akan setelah awak dah nampak benda ni, jadi saya akan besarkan lah supaya awak boleh nampak lebih jelas. Okay. Okay, saya akan besarkan sehingga sehingga 200%. Okay, seterusnya adalah macam mana saya nak demo error. Macam mana kalau saya masih lagi jumpa error. Okay, yang ini dah lama. Okay, saya ganti dengan yang baru. Okay, saya dah ada kod. Agak-agak dekat mana error dia. Okay, kalau saya boleh nampak dekat sini akan ada error. Sebab apa? Okay, string ataupun perkataan dia mesti ada double quote. Atau saya selalu panggil bulu mata. Okay. Kalau 100 ni tak perlu. Sebab apa? 100 ni adalah nombor. So, PHP dia kenal nombor. Tetapi huruf ataupun karakter dia perlukan satu double quote untuk dia kenal. Okay, jadi kalau saya ada macam ni, okay, dan saya klik pada run code, okay, hasilnya berada di bawah. Okay, bila saya scroll balik, okay, dia akan kata syntax error. Okay, jadi apa yang saya perlu buat, sama ada saya letak double quote, okay, dan jangan lupa semicolon, ataupun saya terus bagi komen. Okay, komen kita akan tengok selepas ni. Jadi saya just tambahkan double quote sahaja. Dan bila saya run code, okay, dekat sini tak perlu save sebab apa? Dia akan automatic run. Bila run tu dia akan automatic save. Okay, so dah tak ada masalah dan ini adalah hasil dia. Okay, macam mana boleh datang hello 100, hello world, hello world, hello world, hello world. Okay, jadi dia akan ikut di sinilah. Okay. Hello, lepas tu baris baru. Okay, lepas tu 100 baris baru. Lepas tu echo hello world baris baru. Okay, so echo hello world yang ke baris 5 tu adalah yang ini. Hello world yang ini. Jadi kita boleh combine. Kita boleh combine hello dengan word ni di dalam satu perkataan dengan syarat kita letak koma. Okay. Kemudian saya ada hello world. Okay, yang ini kalau kita tengok adalah yang ini, hello world yang ini. Tak ada tanda seru ya. Dan dua lagi yang terbawah ni ada tanda seru. Okay, so kita tengok betul tak? Betul. Ini tak ada tanda seru. Kemudian kita ada echo hello world. Okay, dan juga echo hello world. Okay, jadi yang ini saya combine hello world dalam satu double quote atau dalam satu bulu mata. Manakala yang ni saya buat asing-asing. Ini adalah double quote yang pertama. Ini adalah double quote yang kedua. Okay. So, itu adalah hasil dia. Macam mana saya boleh dapat macam ni. Okay, seterusnya adalah variable. Okay. So, variable ni kita dah selalu jumpa dalam program-program sebelum ni. Okay, jadi hari ni ataupun di sini saya akan tunjukkan macam manakah menggunakan variable di dalam PHP. Okay. So, saya saya mulakan dengan ini. Ini simbol komen variable. Okay, so saya ada variable greeting, salam sejahtera, age 18, harga 13.5, boolean sama dengan true dan empty sama dengan null. Okay, dekat sini kalau kita perhatikan PHP ni dia dah bijak. Dia tak macam programming sebelumnya. Kalau sebelumnya kita kena declare age ni adalah integer, harga adalah float, greeting adalah character. Tetapi untuk PHP kita tak perlu declare macam tu. Kita just letak simbol
dollar sign dan seterusnya kita letak nilai, maka PHP dia akan automatic faham. Okey, di dalam PHP variable dia mesti ada simbol dollar sign. Okey, tak ada tak boleh. Okey, kalau dulu sebelumnya kita kata variable tak boleh ada simbol kan. Okey, tetapi untuk PHP diberi pengecualian. Dan simbol yang dibenarkan untuk variable hanyalah dollar sign sahaja. Okay, yang lain-lain tak boleh. Simbol-simbol lain tak boleh. Hashtag tak boleh. Alias tak boleh. Okay. Dan juga sama juga macam ruang kosong. Okay. Tak boleh bermula dengan nombor dan sebagainya. Sama. Yang itu sama. Okay, jadi saya ada variable-variable yang telah diberi nilai dan di bawah ni saya nak displaykan balik. Okay, untuk display di dalam PHP kita menggunakan echo. Okay. Okay, so di sini kalau nampak semua ada echo, ini semua adalah dia displaykan balik. Okay, jadi dekat sini saya akan ada echo greeting, maka dia akan paparkan salam sejahtera. Kemudian baris baru. Lepas tu saya ada echo umur saya. Okay, ini adalah simbol combine. Jadi kalau saya ada dot age ni, maksudnya dia akan ambil umur saya dan dikombinekan dengan age, iaitu 18. Harga buku sama dengan harga buku adalah harga, iaitu 13.5. Okay, boolean adalah true. Jadi dekat sini dia akan jadi true. Manakala null ni adalah satu keyword di dalam programming yang mana nilainya kosong. Bukan angka kosong. Kosong, empty, dia tak ada apa. Okay, dan kita boleh tengok juga print r, ada satu lagi command iaitu print r. Print r ni sebenarnya dia sama juga macam echo untuk kita displaykan kita punya output. Okay, saya dah ada code dan saya run. So, apa yang berlaku adalah ini dia. Okay. Umur saya 18, harga buku 13.5. Okay, tadi true kan? Okay, true di dalam komputer adalah 1. Kalau false adalah kosong. Dan tadi empty adalah empty, betul? Empty adalah empty. So, empty ni dia akan display tak ada apalah sebab empty tu kosong. Null tu adalah kosong, jadi dia akan biarkan macam ni. Okay, dan print r tadi dia akan print salam sejahtera. Kenapa? Sebab di sini print r greeting. So, greeting dia akan tengok dekat atas, iaitu greeting adalah salam sejahtera. Jadi dia paparkan semula. So, ini adalah basically macam mana kita nak display output ataupun display kita punya variable. Okay, seterusnya. Okay, kita akan pergi ke macam mana nak buat simple calculation. Okay, ini adalah bab operator kan, kalau kita pernah belajar sebelum ni, iaitu tambah tolak kali bagi. Okay, operator kita akan cover lebih detail lagi nanti dalam bab 4. Okay, so di sini kita just nak tengok macam mana kita menggunakan echo dan juga macam mana kita masukkan pengiraan di dalam kita punya kod. Okay, jadi seperti biasa, saya ada variable dekat atas ni. Okay, norm 1 saya bagi nilai 10, manakala norm 2 saya bagi nilai 3. Dan di sini adalah operasi-operasi yang terlibat. Okay, kalau add saya tambahkan. Okay, norm 1 tambah norm 2 akan jadi 13. Okay, jadi saya type dulu sini 13. So, saya letak komen ya. Okay, yang ni adalah 10 tolak 3, iaitu sini sepatutnya dapat 7. Okay, multiplication 10 kali 3, sini sepatutnya 30. Kemudian saya ada division, iaitu 10 bagi 3. 10 bagi 3, okay. Kalau dalam C++, 10 bagi 3 adalah 3. Sebab apa? Integer bagi integer, dapat integer. Tetapi dalam PHP, saya dah bagi tahu dia ni agak bijak. Jadi, dia akan automatic kira sebagai float. Iaitu, integer bagi integer akan dapat float. So, dekat sini 10 bagi 3, kita akan dapat 3.3333. Okay. Seterusnya adalah simbol modulus ataupun mod. Okay, modulus ni kita dah tahu tugas dia adalah untuk mencari baki. Jadi 10 bagi 3 kita akan dapat 1 sebagai baki dia. Okay, jadi dekat sini ini adalah yang kita kira atas kertas. Okay, yang kita kira congak tadi. Okay, tapi macam mana program dia nak kira? Okay, dia akan keluar jawapan ni di sini.
Okay, hasil tambah dia combine dengan add. Hasil tolak combine dengan sub dan seterusnya. Okay, jom kita tengok. Okay, so kita dah run. So ini adalah hasilnya. Hasil tambah 13, 7, hasil darab 30, hasil bagi 3.333 dan hasil modulus adalah 1. So sama tak dengan yang atas? Okay, sama dengan apa yang kita kira tadi. Okay. Alright, itu adalah simple calculation macam mana kita menggunakan kaedah pengiraan asas di dalam kita punya kod. Okay, seterusnya pun sama, saya nak sentuh sikit tentang kurungan di dalam pengiraan. Okay, kalau kita belajar dulu, darab dengan tambah, mana satu dulu? Dia akan buat darab dulu. So macam ni saya nak nak buat tambah dulu. Okey, untuk buat tambah dulu saya perlu letakkan kurungan. Okey, so dekat sini saya ada satu sampel yang mana saya nak tunjukkan penggunaan kurungan ni boleh memberi jawapan yang berbeza. Okey, var 1 saya set sebagai 2. Var 2 saya set sebagai 5. Okey, dekat sini saya ada formula dia, iaitu result sama dengan var 1 kali var 2 tambah var 1. Okey, so berapakah jawapan dia? Jawapan dia adalah dekat sini var 1 adalah 2. Kemudian saya ada var 2 darab var 2 iaitu 5 dan saya akan tambah dengan var 1 iaitu 2. So yang ini dia akan kira darab dengan tambah, dia akan kira darab dulu, iaitu saya akan dapat sini 10 tambah 2 iaitu 12. Okay. So dekat sini dia akan beritahu result without parenthesis adalah 12. Kemudian baris baru, dan dekat sini saya ada formula yang hampir sama, sebab beza dia saya letak kurungan saja. Okay, so dekat sini dia kira macam mana? Dia akan kira 2 darab. Okay, sekarang ni dia ada kurungan 5 tambah 2. Okay, saya tahu 5 tambah 2 ni 7. 7 tu darab dengan 2. So dia akan jadi 14. Okay, so result with parenthesis akan menjadi 14. So kalau kita run code, okay, dia akan menjadi 12 dan 14. Okay, so itu adalah macam mana penggunaan kurungan boleh memberi jawapan yang berbeza. Okay, so berhati-hati. Okay, seterusnya adalah saya nak tunjuk contoh penggunaan string ataupun karakter. Okay, untuk menggunakan karakter, okay, ini adalah cara dia. Okay, contoh saya ada name sama dengan John Wick. Okay, kemudian start one, my name is, okay, di sini saya combine. Kalau dulu sebelum ni adalah selepas double quote saya letak dot name. Okay, mungkin saya boleh tambah sikit lah. Okay, saya tambah sikit di sini. Okay, saya tambah seperti ni. Okay, saya ada start kosong. My name is, okay, asalnya macam ni. Dot. Okay, nah ini yang kita buat sebelum ni. Okay, jadi sekat sini saya akan display balik lah. Okay, saya buat macam ni. Okay, jadi name John Wick. Okay, start 0. My name is, dia akan keluarkan name iaitu John Wick. Okay, dekat sini dia belum display lagi. Dia cuma set saja. My name is John Wick. Dia akan letakkan string tu dalam start 0. Bila saya echo start 0, barulah dia dipaparkan ataupun didisplaykan. Okay, dan saya akan ada baris baru. Okay, so baris pertama dia akan keluar my name is John Wick. Okay, dekat sini start 1, my name is, okay, ini adalah variable dan variable ni berada dalam bulu mata. So apa jadi? Okay, nanti kita akan tengok apakah yang berlaku. Okay, sebenarnya kalau nak tahu apa hasil dia ataupun output dia sama seperti start 0, iaitu dia akan keluarkan my name is John Wick juga. Okay, untuk yang kedua, start 2, okay, my name is name juga, tetapi kali ni beza dia adalah yang ini kita menggunakan double quote, manakala untuk start 2 yang ni saya menggunakan single quote. So apa yang akan terjadi? Okay, saya tinggalkan dulu supaya awak boleh tengok kemudian.
Okay, start 3 adalah saya ada bulu mata, okay, double quote, dan di dalam double quote ni saya ada single quote, iaitu untuk name. So apa yang berlaku? So kita akan tengok tiga-tiga ni dengan klik run code. Okay, saya dah run code dan ini adalah hasilnya. Okay, yang pertama, my name is John Wick, betul lah. Dan saya dah beritahu tadi, start 0 dengan start 1 akan hasilkan jawapan yang sama. Okay, tadi selepas tu dia menggunakan single quote, iaitu bulu mata yang satu tu, okay, bukan double quote. So apa yang berlaku? Okay, yang ini apakah yang akan berlaku? Okay, di sini kalau kita nampak, dia akan keluar seperti ini. My name is name. Dia tak keluar John Wick. Sebaliknya dia akan display balik variable yang bernama name ni. Okay. So ini adalah yang membezakan double quote dan single quote. Kalau double quote, awak letak variable di dalam double quote, PHP masih boleh kenal. Dia akan keluarkan apa yang value yang disimpan di dalam variable. Tetapi untuk single quote, apa yang disimpan dalam variable, dia tak boleh nak baca. Dia akan keluarkan balik apa yang kita type di dalam single quote. Iaitu kalau macam ni, variable ni nama, dia akan keluar balik sebiji. Okay. Manakala last kali saya ada double quote dan dalam ni ada single quote. Okay, saya dah tahu kalau double quote ni, name ni dia akan keluarkan nama John Wick. Jadi yang single quote ni akan ikut. So di dalam single quote akan ada John Wick. Jadi kalau saya tengok sini, yes, okay, John Wick berada di dalam di antara single quote. So ini adalah bagaimana kita bermain dengan string ataupun dengan perkataan di dalam PHP. Okay, seterusnya sedikit tambahan. Yang ni tak di-cover di dalam syllabus, tapi saya bagi jugalah. Okay, ini adalah untuk date and time. Okay, macam mana saya nak displaykan date? Kita pergi date dulu. Okay, kita pergi date dulu. Okay, di sini lihat saya menggunakan komen. Yang ini adalah single comment dan ini adalah block comment. Okay, so dekat sini fokus kepada echo. Echo today is date YMD. Okay, apakah yang membezakan tiga-tiga echo ni? Okay, beza dia adalah dekat sini je. Dekat dalam tarikh ni dia ada, yang ni slash, yang ni titik, yang ini dash. Okay. Manakala last kali today is DL. Okay, apa yang berlaku? Okay, dekat sini here are some character, apa yang akan dibaca oleh code. Kalau D, dia akan faham D ni adalah day. So dia akan baca daripada 01 hingga 31. M akan mewakili month. So dia akan baca daripada 01 sampai 12 sahaja. Manakala Y adalah year. Dan year ni dia akan display dalam 4 digit. Kalau macam kita ni sekarang 20, 20, 20, 20. Manakala ada satu lagi yang bawah ni, kalau saya menggunakan date L sahaja, tak ada YMD. L ni lowercase l, dia akan memulangkan nilai day, hari apa. Kalau macam tadi tarikh, day ni day yang ke berapa. Tetapi yang ni dia akan mengeluarkan hari tu hari apa. Okay, contoh hari Isnin. Jadi dekat date L ni dia akan keluar hari Isnin. Okay. So saya akan test. Okay, memandangkan saya buat ni hari Ahad. Okay. Video ni saya rekod pada hari Ahad. Jadi jawapannya sedikit berbeza lah. Okay, ini dia. So today is, sebab hari ni hari Ahad 14 hari bulan. So today is 2020-06-14. Okay, dia menggunakan slash. Okay, kemudian yang kedua, today is sama juga tetapi kali ni saya guna dot. Dan last kali saya menggunakan dash. Okay, so dekat sini yang memberi beza. Okay, 1, 2 dan 3. Okay, kemudian today is Sunday je lah. Hari ni hari Ahad. Okay, semasa saya rekod. Jadi dia akan keluar Sunday. Okay. Date and time ni dia akan keluar mengikut kita punya server. Okay.
Kalau awak install software PHP di laptop awak ataupun di komputer awak, maka dia akan keluarkan tarikh dan masa ikut komputer awak. Tetapi dekat sini kita akan dapat lain sebab apa? Sebab server kita adalah di website ni, website writephponline.com. Jadi website ni kalau tak salah saya dekat USA. Jadi dia akan ikut waktu USA. Okay, so jangan takut kalau awak dapat tiba-tiba dia keluar tarikh lain ataupun waktu yang lain. Sebab server ni bukan dekat Malaysia. Kalau writephponline.com ni dekat Malaysia, maka kita akan dapat nilai yang sama seperti tarikh dan waktu di Malaysia. Okay, so ini adalah macam mana kita nak display tarikh. Dan last sekali adalah untuk masa. Macam mana saya displaykan masa di dalam PHP. Okay. Sebelum tu kita berkenalan dululah karakter yang akan digunakan. Okay, so kita ada H besar. H besar ni kalau komputer ataupun PHP dia akan baca jam, tapi dalam bentuk 24 hour format, iaitu 00 sampai 23. Okay, kalau H kecil dia menggunakan sistem 12 jam, iaitu inilah pukul 9 pagi, 10 pagi, lepas tu 2 PM. Kalau 24 jam tadi dia tak boleh 2 PM, dia kena 1400. Okay, I adalah minute with leading 0, maknanya kalau kosong tu dia akan keluar 00. Okay. Kalau minit ke-5 dia akan keluar 05. Okay, sama juga second. Second ni S dia akan keluar second with leading 0. Dan nilainya daripada 00 sampailah ke 59. Okay, dan A ni adalah lowercase AM dan juga PM bergantung. Okay. So dekat sini saya dah bagi tahulah PHP that function will return the current server. So kita guna server dekat website, jadi server ni akan ikut time diorang lah. Sebaliknya kalau kita install server ni di kita punya komputer, maka dia akan ikut waktu kita. Okay, so dekat sini saya ada this time is, okay, ada yang pertama H kecil, so kita tahu dia adalah sistem 12 jam masa. Lepas tu ada S dan A. A ni dan A ni adalah AM atau PM. Okay, yang ini dia menggunakan sistem 24 jam. Okay, I dan second. Lepas tu ada A. Okay, yang ketiga ni dia sama macam yang pertama, tetapi beza dia A besar. Maksud A besar ni apa? A besar ni dia akan keluarkan AM atau PM dalam huruf besar. Kalau tadi dia akan keluarkan dalam huruf kecil. Okay, jom kita tengok. Run code dan ini hasil dia. Okey, ni dia. So sekarang ni waktu di server, okey, 2:45 28 PM. Okey, kalau sisa 24 jam 14 lah. Dan kalau tadi E besar tadi, PM tu huruf besar. Okey, so itu adalah bab 2. Okey, sekian. Kalau ada persoalan, kita bincang di dalam grup. Sekian, terima kasih. Bye.